Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita teruskan. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Kita akan sambung untuk tema yang ke-6 dan unit yang ke-17, iaitu teknologi dalam kehidupan. Tajuk kita pada hari ini ialah robot impian. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 118. Mari kita teruskan. Tanpa membuang masa, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan, iaitu 4.3, menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Untuk standard pembelajaran pula, iaitu 4.3.2, mengubah suai cerita secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Sekarang, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengubah suai cerita dan mempersembahkannya. Manakala untuk kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengubah suai cerita dan mempersembahkannya dengan betul dan menarik. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari aspek seni bahasa. Kamu boleh buka buku teks pada halaman 118. Seperti yang cikgu telah maklumkan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah robot impian. Mari kita baca terlebih dahulu maklumat tentang tajuk ini. Sarah dan kakaknya Fika mempunyai impian memiliki robot untuk membantu ibu mereka. Mereka telah berjumpa dengan robot impian mereka semasa berkunjung ke pameran inovasi robotik. Selepas ini kita akan dengar cerita daripada Zara dan Fika tentang robot impian yang mereka temui. Sekarang, mari kita dengar cerita robot impian daripada Fika terlebih dahulu. Perhatikan pada gambar yang diberikan, kita dapat lihat robot ini berbentuk bulat. Ada butang merah di bahagian atasnya. Apakah nama alat ini? Apakah pula fungsinya? Mari kita baca bersama-sama. Hai kawan-kawan, nama saya robot vakum. Saya dicipta dengan teknologi terkini. Saya mampu meringankan tugas membersihkan rumah. Wah, robot vakum rupanya. Nampak menarik bukan? Mari kita baca maklumat yang seterusnya. Saya mampu membersihkan rumah setiap hari. Saya berupaya menyedut segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Nampak tak murid-murid? Butang merah yang cikgu beritahu tadi rupa-rupanya adalah suis untuk menggerakkan robot vakum ini. Yang mana apabila suis ditekan, robot ini boleh mula menjalankan tugasnya. Semakin mudahlah kerja kita apabila memiliki robot seperti ini. Betul tak? Kita teruskan bacaan. Saya bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Semakin menarik pula robot vakum ini kan? Kita tak perlu lagi gerakkan robot vakum ini kerana robot ini boleh bergerak secara automatik di seluruh ruang rumah kita. Kemudian, badan saya berbentuk bulat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya membersihkan kotoran di ruang yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Perhatikan pada gambar. Jelas kan robot vakum ini sangat membantu. Biasanya kalau kita menggunakan vakum yang biasa, kita perlu terbongkok-bongkok lagi nak korek ataupun nak bersihkan kotoran yang terdapat
terdapat di bawah meja dan kerusi. Tapi dengan adanya robot vakum ini, kita dah tak perlu risau. Robot ini boleh membantu. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan cuba mengubah suai cerita untuk robot impian daripada Zara pula. Mari kita bincangkan bersama-sama. Perhatikan pada gambar pertama dan maklumat yang diberikan. Hai kawan-kawan, nama saya robot pengelap. Saya dicipta dengan teknologi moden. Saya mampu... Cuba kamu fikirkan. Jika tadi robot vakum berfungsi untuk membersihkan rumah, sekarang robot pengelap ini sudah semestinya berfungsi seperti mop, bukan? Jadi, di sini cikgu berikan contoh ayat untuk menyambung cerita ini. Saya mampu meringankan tugas mengemop lantai rumah. Boleh murid-murid? Kita tuliskan sahaja fungsi robot ini. Kita lihat pula gambar dan maklumat yang kedua. Saya mampu mengemop lantai setiap hari. Saya berupaya. Cuba kita ingat semula cerita robot vakum tadi. Lihat pada ayat yang cikgu gariskan. Kita boleh ubah suai sahaja ayat ini untuk robot pengelap. Contoh ayat. Saya berupaya mengemop segala kotoran. Tuan saya hanya perlu menekan suis untuk menggerakkan saya. Mudah kan murid-murid? Kamu hanya perlu ubah suai sedikit sahaja daripada cerita robot vakum. Kita teruskan untuk maklumat yang seterusnya. Perhatikan pada gambar dan maklumat yang diberikan. Saya akan bergerak secara automatik ke setiap sudut di dalam rumah. Apabila, mari kita lihat semula cerita daripada robot vakum. Sama je fungsinya kan, iaitu boleh bergerak secara automatik. Jadi, kita lihat pada ayat yang cikgu gariskan, kita boleh gunakan ayat ini untuk robot pengelap juga. Jadi, jawapan yang kita boleh tulis di sini, apabila pergerakan saya terhalang, saya akan bertukar arah. Boleh kan murid-murid? Mari kita teruskan. Baik, kita teruskan untuk gambar dan maklumat yang terakhir pula. Badan saya berbentuk, yang ini jelas kita boleh lihat pada gambar bukan? Iaitu berbentuk segi empat. Mari kita lihat semula tentang robot vakum. Kalau robot vakum berbentuk bulat dan nipis, jadi untuk robot pengelap kita boleh tukarkan berbentuk segi empat dan nipis. Mudah kan murid-murid? Lihat pada ayat yang cikgu gariskan pula. Kita akan ubah suai sedikit ayat ini supaya sesuai dengan robot pengelap. Jadi kita boleh sambung cerita robot pengelap. Badan saya berbentuk segi empat dan nipis. Bentuk ini memudahkan saya mengemop kotoran di ruangan yang sempit seperti di bawah kerusi dan meja. Faham murid-murid? Baiklah, kita telah berjaya mengubah suai cerita untuk robot impian Zara. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran untuk hari ini. Tak terasa kan masa berlalu begitu pantas. Apa yang cikgu harapkan agar semua murid-murid boleh faham tentang perkongsian kita pada hari ini, iaitu bagaimana untuk mengubah suai cerita seterusnya mempersembahkan cerita tersebut. Untuk latihan ataupun tugasan, kamu boleh dapatkan di ruangan deskripsi. Oleh itu, sekian daripada cikgu dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang seterusnya. Bye-bye.